Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana mengemukakan soalan ini. Untuk makluman Yang Dipertua dan juga Dewan Yang Mulia ini, Akta Anti Gangguan Seksual 2022 ataupun Akta 840 adalah satu akta khusus bagi menangani kesalahan gangguan seksual. Penguatkuasaan akta ini telah dilaksanakan secara berperingkat mulai 28 Mac 2023 yang melibatkan takrifan gangguan seksual, elemen kesedaran, pendidikan serta pemahaman mengenai gangguan seksual kepada masyarakat. Bagi memastikan gangguan seksual difahami, KPWKM telah melaksanakan program Jerayawara Kasih KPWKM Advokasi Anti Gangguan Seksual di 14 buah negeri melibatkan 19,423 orang peserta daripada pelbagai lapisan masyarakat. Program advokasi ini bertujuan bagi menggalakkan pencegahan dan peningkatan kesedaran mengenai gangguan seksual agar budaya menormalisasikan gangguan seksual dapat dihapuskan. Daripada aspek penilaian tahap kefahaman dan kesedaran akan program ini, Tuan Yang Dipertua, KPWKM telah turut mengedarkan soal selidik kepada orang ramai yang hadir ke program ini. Berdasarkan maklum balas yang kita terima, 97.6% peserta menunjukkan peningkatan terhadap tahap kesedaran dan juga pemahaman berkaitan gangguan seksual. Pada masa yang sama, KPWKM juga telah menerima sejumlah 1,486 kes aduan berkaitan gangguan seksual oleh Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS sepanjang tempoh 14 jerayawara diadakan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 411 kes ataupun 27.7% adalah melibatkan kaum lelaki. KPWKM telah turut mengadakan sesi taklimat dan penyerahan notis anti gangguan seksual kepada wakil sektor kerajaan, swasta dan NGO semasa pelaksanaan program ini. Dan sesi taklimat juga telah diadakan membantu menyebarluaskan pemakaian garis panduan pelaksanaan program advokasi anti gangguan seksual selaras dengan Seksyen 25 Akta 840. Tuan Yang Dipertua, program Jerayawara ini juga telah membuka lebih banyak peluang kolaborasi dengan rakan-rakan strategik daripada sektor kerajaan seperti mana PDRM, Jabatan Tenaga Kerja, Kementerian Kesihatan, dan kita telah turut mengadakan pelbagai aktiviti dan program bersama dengan pihak swasta, NGO dan NGO untuk melaksanakan program advokasi bagi menggalakkan pencegahan dan juga meningkatkan kesedaran gangguan seksual di premis masing-masing. Dan sebanyak 54 program advokasi telah dilaksanakan dengan pelbagai pihak, termasuklah Kongres Kesatuan Pekerja, Perkhidmatan Awam QPEX, Express Rail Link Sendirian Berhad dan National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH yang melibatkan seramai 9,354 orang peserta. Dan promosi serta hebahan telah turut diperluaskan melalui media sosial dan media massa dengan melibatkan seramai 3.5 juta pendengar, penonton dan juga pembaca. Kita berharap supaya advokasi ini dapat diteruskan oleh semua pihak dan semua akan mendapat manfaatnya. Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Terima kasih kepada Menteri telah menjawab keseluruhan kehendak soalan saya. Terima kasih. Soalan tambahan. Tan Sri, soalan tambahan. Penjelasan Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya, apakah perbezaan di antara tribunal dan juga mekanisme sedia ada yang digunakan, dan juga apakah kelebihan tribunal bagi anti gangguan seksual ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Tribunal bagi anti gangguan seksual di bawah Akta 840 ini merupakan satu perundangan sivil dan juga forum alternatif yang memberikan tebus rugi kepada mangsa menerusi awat ataupun remedi yang ditentukan oleh panel tribunal. Ada 3 kelebihan utama tribunal bagi anti gangguan seksual, seperti mana pertamanya, kos yang ditanggung adalah minimum kerana hanya melibatkan borang dan fee pendaftaran saja di bawah Seksyen 10. Tidak seperti mana di mahkamah prosesnya, kosnya juga mahal, Tuan Yang Dipertua. Yang kedua, pembuktian aduan gangguan seksual adalah secara imbangan keberangkalian ataupun balance of probabilities dan tiada keperluan untuk melantik peguam bela ataupun peguam cara. Ini adalah tertakluk di dalam Seksyen 13. Dan yang ketiganya, Tuan Yang Dipertua, award ataupun remedi perlu dikeluarkan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pertama pendengaran
tanpa kelengahan dan jika dapat dilaksanakan seperti mana yang diperuntukkan dalam Seksyen 19. Remedi ini Tuan Yang di-Pertua adalah ada 4. Pertamanya sama ada 1 siaran permohonan maaf, keduanya penyataan permohonan maaf, ketiga adalah ganti rugi yang tidak melebihi RM250,000 dan keempat adalah arahan untuk menghadiri program-program pemulihan. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Silakan Yang Amat. Okey, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Memang kita merujukkan tempat kerja gangguan seksual itu. Kita mendapati bahawa mangsa atau saksi gangguan seksual itu biasa disenyapkan oleh badan pengurusan atas nama melindungi reputasi syarikat. Oleh itu, sejauh manakah kementerian memberi sokongan perlindungan kepada mangsa dan saksi gangguan seksual itu dengan berlindung mereka daripada tindakan balas dendam daripada mangsa-mangsa yang saksi gangguan seksual yang ingin mendedarkan maklumat. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, Ahli Yang Berhormat, berdasarkan kepada Akta 840 ini, perlindungan mangsa sekiranya mengalami penganiayaan adalah di luar bidang kuasa tribunal, tetapi pihak-pihak yang berkaitan bolehlah kembali kepada mekanisme yang telah pun sedia ada, sama ada menggunakan kanun keseksaan, Akta Kerja 1955 ataupun peraturan-peraturan pegawai awam, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Kesalahan Jenayah Seksual Kanak-kanak sekiranya terkait dengan kanak-kanak dan juga tort kepada gangguan seksual. Walau bagaimanapun perkara itu seperti mana yang saya sebutkan dalam Akta 840 dia tidak ada perlindungan saksi, tetapi dia boleh kembali kepada membuat laporan polis contohnya untuk mendapatkan perlindungan daripada pihak berkuasa. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Saya menjemput Yang Berhormat Tuan Abun Sui